wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Saad dan seluruh jawatan kuasa, penganjur pengajian, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun tuan dan sekalian di bulan Zulkaadah, bulan yang syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti peristiwa Bai'atul Ridwan di bulan Zulkaadah tahun 6 Hijrah. Bai'atul Ridwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbai'ah dengan 1,400 orang para sahabat dan juga sahabiah. Tuan dan sekalian, bai'ah maksudnya mengikat janji setia. Ridwan maksudnya mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini berlangsung sebelum berlakunya Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah tuan dan sekalian, yang telah memberikan banyak kesan kepada negara Islam Madinah dan juga perkembangan Islam selepas daripada tahun 6 Hijrah hingga berlakulah tuan-tuan bulan Zulkaadah tahun 7 Hijrah Umratul Qadha. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil peluang daripada perjanjian ini tuan-tuan yang membenarkan umat Islam untuk hadir ke Mekah tuan-tuan sekalian. Maka Nabi bersama-sama sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan pergi ke Mekah di bulan Zulkaadah tahun 7 Hijrah Umratul Qadha tuan-tuan sekalian. Jadi banyaklah peristiwa besar. Cuma oleh kerana pada bulan lepas kita miss kuliah kita dalam bulan Syawal tuan-tuan sekalian, kita terlepas kuliah Syawal kita tuan-tuan, saya nak ulang balik satu peristiwa tuan-tuan sekalian kerana Hunain tuan-tuan sekalian. Ghazwah Hunain merupakan peristiwa sambungan daripada peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Maknanya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah ni tuan-tuan, ada implikasinya, ada kesannya tuan-tuan sekalian, hingga membawa kepada dua lagi perang tuan-tuan, itu perang Hunain dengan perang Taif pada tahun 8 Hijrah tuan-tuan sekalian. Sebagaimana yang telah pernah kita sebut berkaitan Fathu Mekah, besar peristiwa tuan-tuan. Kita semua membaca Al-Quran tuan-tuan, ibu-ibu semua membaca Al-Quran, baca surah kemenangan, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Ulama-ulama tafsir sebahagian menyebut kemenangan yang nyata merujuk kepada peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan, jatuhnya Mekah, Islam tersebar dengan pantas. Begitu juga selepas daripada peristiwa perjanjian Hudaybiyah tuan-tuan sekalian. Baik, ada segelintir ulama mengatakan kemenangan yang nyata merujuk kepada peristiwa perang Khaybar, kemuncak perang antara Islam dengan Yahudi tuan-tuan, di mana lepas perang Khaybar dan Islam mencapai kemenangan, jatuh dua pusat Yahudi, iaitu Fidak dan juga di Wadil Qura tuan-tuan sekalian. Baik, jadi muslimin dan muslimat sekalian, apabila kerajaan musyrikin mencabuli perjanjian Hudaybiyah, dia apa butiran yang mereka langgar tuan-tuan sekalian? Apa butiran yang mereka cabuli? Perjanjian yang menyebut mana-mana kabilah Arab boleh bergabung, sama ada nak bergabung dengan Mekah atau bergabung dengan kerajaan Islam Madinah tuan-tuan sekalian. Kabilah Banu Bakar bersekutu dengan kerajaan kafir Mekah, manakala kabilah Banu Khuza'ah bersekutu dengan kerajaan Islam Madinah. Tahun 8 perang Banu Bakar dengan Banu Khuza'ah. Mekah tolong sekutu mereka Banu Bakar tuan-tuan. Tak peliklah Mekah jadi patron, jadi penaung kepada Banu Bakar. Contoh kalau zaman kita ni macam perang di Syria lah tuan-tuan. Ramai tak faham mengapa perang di Syria antara rejim Bashar bertemu dengan jihadis atau Kuala Mujahidin, Ahrar Syam, Ajna'us Syam, FSA, macam-macam nama gerakan jihad tuan-tuan sekalian. Tapi yang datang basah kem-kem atau tempat-tempat mujahidin tuan-tuan adalah Soviet, Rusia tuan sekalian, hantar jet F-16 nya, jet pengebom tuan sekalian. Itu jadi isu baru lepas bagaimana di Raihaniyah tuan sekalian, di ruang udara dia di sebelah Turki tuan-tuan, Turki berdil jet Rusia tuan-tuan sekalian. Mengapa tuan-tuan sekalian Rusia campur tangan? Sebabnya tuan-tuan sekalian kesamaan ideologi, iaitu Ba'ath
sosialis tuan-tuan sekalian. Ba'ath sosialis Arabism. Bashar penganut fahaman Ba'ath. Begitu ayah dia Hafiz Al-Assad. Dulu tuan-tuan dan tuan Arab ni memang mereka pro kepada Soviet sebab ramai pemimpin Arab ni berfahaman Ba'ath sosialis Arabism tuan-tuan sekalian. Tak pelik. Termasuk contoh Jamal Abdel Nasser di Mesir tuan-tuan. Pernah Mesir satu masa ketika tuan-tuan sangat cenderung dan sangat pro kepada Soviet tuan-tuan. Era perang dingin Amerika ketua blok demokrasi kapitalis, manakala blok komunis sosialis dijuarai dipimpin oleh Soviet atau Rusia tuan-tuan sekalian. Ini kisah dia. Jadi ini realiti kalau kita nak faham apa sebenarnya bagaimana Mekah pergi tolong Banu Bakar tuan-tuan sekalian. Sekutu dia, kroni dia tuan-tuan sekalian. Maka Nabi SAW, Nabi kita yang bijak, Nabi kita yang cerdik tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, Nabi menggerakkan 10,000 orang tentera Islam untuk menyerang Mekah dan akan berlaku perang tanpa tumpah darah tuan-tuan sekalian. Dan menarik kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, mengapa Nabi mengambil sikap, mengambil tindakan untuk bergerak ke Mekah ni hingga berlaku Fatu Mekah. Sebab Nabi telah membaca unjuran strategik Mekah ni lemah dah. Ramai tokoh-tokoh pembesar Mekah telah memeluk agama Islam, Parlimen Mekah. Contohnya tuan-tuan Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid masuk Islam tahun 7 Hijrah. Tapi hebat, pernah kita sebut di sini tuan-tuan, tak sampai setahun masuk Islam Khalid Al-Walid telah jadi Parlimen perang. Itu perang Mu'tah di bulan Jamal Akhir tahun 8 Hijrah. Antara lain masuk Islam Amru Al-As tuan-tuan sekalian. Juga hebat. Kalau tuan ke Mesir, banyak institusi letak nama Amru Al-As sebab dialah Parlimen Islam yang buka Mesir di zaman Abul Futuhat. Bapa pembukaan yang di zaman Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi dah baca unjuran strategik Mekah lemah dah. Taiko kepala-kepala orang Islam tuan sekalian. Maka Nabi menggerakkan tentera Islam 10,000 orang dan Nabi tak beritahu ke mana mission. Ke mana hari tuju gerakan itu tuan-tuan. Mengapa? Sebab bijaknya Nabi tuan-tuan. Sebab tuan-tuan sekalian kalangan kelompok 10,000 orang ni kelompok muhajirin, ada kelompok muhajir yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi bimbang takut bocor maklumat kepada orang Mekah di atas semangat sayang atau cinta kepada keluarga ataupun anak beranak. Macam kita lah tuan-tuan. Kita semua pun ada perasaan ni tuan-tuan. Rasa apa? Sayang, kasih pada keluarga besar, waris kita. Tak? Tuan-tuan, tak? Balik raya apa yang paling seronok tuan-tuan? Tak? Selain bertemu adik-beradik kita, seronok apa tuan-tuan? Temu ni lah, sepupu, sepapak, sepanah kita. 2 pagi hari tu saya balik, tak habis cerita lagi. Allahu Akbar, habis cerita zaman budak. Dia main cerita hantu pula. Berat benar-benar tuan-tuan. Ini memang begitu punya kita sayang pada sepupu kita tuan-tuan. Dah, mereka susah, kita terasa tuan-tuan sekalian. Begitu. Jadi fitrah ni ada pada manusia. Nabi tak beritahu mission sebab takut bocor maklumat. Itu pun hampir tuan-tuan sekalian dibocorkan oleh seorang sahabat nama Hatib Ibn Balta'ah. Ni cerita panjang pula tuan-tuan sekalian. Baik. Dan sampai di Mekah pada waktu malam, Nabi buat pendekatan berstrategi. Kita pernah sebut kisah Fatu Mekah saya beberapa kali kat sini. Kita ulang sikit tuan sekalian nak faham apa berlaku selepas Fatu Mekah. Tuan-tuan, Nabi suruh setiap tentera 3 gunung api. Kalau 10,000 kali 3, 30,000. Terang benderang pinggir Mekah pada waktu malam tuan-tuan sekalian. Yang menyebabkan kesan psikologi tuan-tuan sekalian, orang Mekah rasa gerun, rasa takut sebab track record. Sebelum itu tuan-tuan banyak kali siri peperangan dan mereka lebih ramai daripada tentera Islam. Persenjataan lebih kuat daripada tentera Islam. Perang Badarnya tuan-tuan, pusingan pertama, perang Uhudnya, bahkan perang Ahzab bulan Syawal tahun 5 Hijrah yang kita commemorate, kita memperingati setiap kali kita sambut hari raya tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka nak jangka tentera Islam ramai. Tengok pada unggun api tu, sangka itulah ramai tentera Islam. 30,000 tuan-tuan sekalian. Maka besok Nabi dengan mudah dengan tentera Islam, Nabi masuk ke Mekah dengan penuh izzah, dengan penuh kemuliaan. Sahabat-sahabat ni jalan buka dada. Jalan buka dada tak boleh luar perang. Ini cara jalan orang angkuh, orang sombong tuan-tuan. Jalan buka dada, mengepok dada tuan-tuan. Itu cara jalan orang sombong, orang angkuh. Tapi masa perang kena show off, kena pamer kekuatan. Tak boleh kita pergi perang jalan tunduk, warah. Itu bukan warah, itu wakrah dan sekalian. Islam ada masa kena pamer kekuatan. Ya tuan-tuan. Islam ada masa tunjuk kekuatan. Macam tuan-tuan tengok, ingat dah kita tahu ada Kaabah, mengapa kita ni kepala bau ni tunjuk tuan sekalian. Dah. Kisah Umar Qadha tuan sekalian. Sebab orang-orang Mekah ni tuan-tuan bercakap dan buat saraf sama mereka bahawa orang-orang yang hijrah ke Madinah lapar, tak cukup makan, kuh kering. Maka
Umratul Qada tengok sahabat-sahabat tu buka ni bagi bahu tuan sekalian ni. Kain-kain ihram tuan sekalian. Tunjuk, pamer mereka kuat, mereka gagah tuan sekalian. Maknanya ada masa kita kena pamer kekuatan, kena tunjuk gagah, tunjuk kuat kita tuan sekalian. Ini muslimin dan muslimat baik. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi menawarkan pengampunan beramai-ramai. Nabi kita lawan bahawa siapa yang berlindung di Kaabah maka dia akan selamat. Bahawa siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan maka dia juga akan selamat. Dan bahawa siapa yang menutup daun-daun pintu rumahnya juga akan selamat. Apa mesej Nabi? Jangan lawan. Jangan lawan. Nabi nak ampunkan. Nabi nak maafkan semua orang tuan-tuan sekalian. Ini tengok betapa jiwa besar Nabi tuan sekalian. Pendekatan bijak Nabi tuan-tuan dengan sifat fatanah baginda tuan-tuan. Orang Mekah tak ada lawan dah. Tuan-tuan, bagaimana mereka berbondong-bondong masuk dalam agama Allah sebagaimana Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, ketua kerajaan mereka, pemimpin mereka. An-nas ala dini mulukihim, rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Berbondong-bondong masuk dalam agama Allah tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi dengan tongkat Nabi pecahkan patung-patung berhala. Kita sebut pun di sini tuan-tuan bahawa Mekah ni tuan-tuan jadi pusat agama wasani, agama sembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai tuan-tuan sekalian. Kalau moyang kita zaman dahulu agama paganism, animism, kepada roh dan semangat. Dan juga moyang kita pun menyembah berhala tuan-tuan sebab agama Hindu tuan-tuan sekalian. Hingga 500 tahun lebih dahulu datang ulama Mekah, Sayyid Abdul Aziz diislamkan Raja Melaka dulu tuan-tuan. Melaka ni Malakat. Malakat bahasa Arab maksudnya apa? Tempat pertemuan pasar besar tuan-tuan. Ini nama sebenar Melaka atau Malakat daripada kalimah Arab tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tak pelik, kita alam lain banyak ambil kalimah-kalimah Arab sebagai besar. Percakapan kita, tulisan kita tu berbahasa Arab, ikhlas, amanah, macam-macam lah tuan sekalian, bahasa Arab tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik. Bagaimana dipecahkan patung berhala. Lepas tu Nabi suruh Sayyidina Bilal naik atas bubur Kaabah untuk melakukan azan bagi mengisytiharkan kemenangan Islam. Azan tuan-tuan sekalian bukan hari ni dah 3 minggu dah tuan-tuan berlakunya kudeta yang gagal di Turki. Semalam mereka buat himpunan 2 juta orang di Istanbul tuan-tuan sekalian. Tanpa mengira apa saja ideologi, apa saja latar belakang tuan-tuan, 2 juta orang berhimpun di Turki. Apa tahu menyokong Erdogan satu hal, lepas tu meraihkan kegagalan kudeta tentera tuan-tuan sekalian. Menarik sebab masa 3 minggu lepas tu isu azan pun berlaku tuan-tuan. Yang kata kita je orang ada segelintir Melayu jahil, orang Turki buat jahil pun ada tuan-tuan. Bila pukul 1 pagi dia lakukan azan. 1 pagi, 10 minit azan. 10 minit azan tuan. Supaya apa? Syabab, para pemuda keluar daripada rumah untuk mempertahankan kerajaan yang sah, demokrasi, dan juga tuan-tuan untuk menggagalkan kudeta tentera. Sebelum tu banyak kaedah zaman dulu tuan-tuan sekalian. Kudeta tentera di Turki ni tak usah pelik lah tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, bila lakukan azan isu orang kata mempolitikkan azan. Ini bagi orang tak belajar tuan sekalian. Bagi mereka azan hanya panggil sembahyang. Tak betul. Zaman Nabi SAW, azan memang multi purpose, berbagai guna. Istiar perang, Nabi suruh azan. Lakukan azan. Bila lakukan azan, sahabat-sahabat tengok berkuat sembahyang, berlari mereka ke masjid tuan-tuan sekalian. Berlari tuan-tuan sekalian. Nabi atas mimbar bersiap untuk berkhutbah, memberikan tasjid, motivasi kepada umat Islam. Ataupun contoh tadi istiar Islam menang, Nabi suruh lakukan azan. Bila naik atas bubur Kaabah melakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ribut taufan azan tuan sekalian. Ribut taufan azan tuan sekalian. Tengok video klip musim haji tahun lepas tuan-tuan sekalian. Terbalik kena kat sa'i tuan sekalian. Tengok dalam video klip orang melakukan azan di mana-mana. Ini betul tuan sekalian, ni kaedah dia. Rumah terbakar, bangunan terbakar, lakukan azan. Terbakar bangun, lakukan azan tuan sekalian. Seorang je azan tuan cukup lah. Tak payah orang lagi je happy lah tuan-tuan. Bukan nak kena azan semua tuan-tuan. Bayi lahir, azan dekat telinga. Mudah-mudahan tuan-tuan nanti mudah dia menyambut oleh azan, mari solat berjemaah. Ini ramai orang tak boleh pada lawangan azan, nak buat dek tuan sekalian. Allahu Akbar. Tak bila serak suara-suara tuan-tuan. Tak peduli. Jadi muslimin dan muslimat, azan ni pelbagai guna tuan sekalian. Cari orang hilang dalam bukit hutan, azan insya-Allah. Sebab kita hidup berkongsi alam kan tuan-tuan. Apa pernah cerita tengok, zaman-zaman kita budak orang hilang sampai 3 hari.
Jumpa kuih lembek pun tak lesi. Dia kata tak makan dah. Dia kata ada jamu makan mi apa wallahu a'lam hutan. Dah. Itu timbul istilah orang kampung kena susuk orang bunian, kena sembunyi orang bunian orang kampung tuan sekalian. Kita berkongsi alam dengan jin tuan sekalian. Jadi menarik bagaimana azan ni pelbagai guna tuan sekalian. Jadi Bilal melakukan azan menanya Islam, menanya tauhid, tumbangnya syirik tuan sekalian. Menarik juga tengok macam isu Turki muslimin dan muslimat. Macam semalam 2 juta berpost tengok dalam Facebook, tengok ramai tuan-tuan. Menarik. Dan ada pula yang buat keluar bendera lama tu, tengok mereka ada nostalgia dengan Khilafah Uthmaniyah. Syabab mereka keluar dua bendera sekarang, bendera zaman Khilafah Uthmaniyah tuan sekalian. Dan kita mengapa umat Islam mereka sangat peka dan fokus kepada isu Turki. 3 minggu lepas tuan-tuan, kita tengah demam raya tiba-tiba berlaku di Turki tuan sekalian. Tak usah pelik lah, sebab Turki dia pernah duduk atau dia pernah hinggap pada relung hati umat Islam. Siapa pun pernah terasa zaman 600 tahun lebih tuan-tuan, mereka memayungi bumi umat Islam. Daripada Khalifah Osman Ertugrul sampai kepada Sultan Abdul Hamid II tuan sekalian. Tak usah pelik lah muslimin dan muslimat tuan sekalian. Termasuk kita alam Melayu tuan-tuan, banyak hubungan antara alam Melayu dengan Turki ni banyak. Termasuk tuan-tuan sekalian, adaptasi daripada bendera Turki yang digunakan pakai oleh negeri-negeri Melayu tuan-tuan. Terengganu-nya, Johornya tuan-tuan sekalian dan negeri lain tuan-tuan sekalian. Lepas tu kalau tengok tuan-tuan sekalian sejarah kebangkitan lawan penjajah dengan kaitan dengan Khilafah Uthmaniyah tuan-tuan sekalian. Perang menentang penjajah. Contoh kalau di Terengganu tuan-tuan sekalian. Terengganu hari ni panas sidandun tuan-tuan sekalian. Bunyi macam nak tukar nak tubak muda tuan sekalian, mak saya tak berani tuan-tuan. Tak apalah cerita politik tuan sekalian. Terengganu panas semua, tak sebimbang lah tuan-tuan. Saya baca Asia Week tahun 80-an. The hottest, dia paling panas tuan sekalian. Tuan-tuan memang begitu tuan. Dia sebab tu kedai kopi dia tuan, dia 6:30 pagi hidup dah kedai kopi. Betul, negeri lain tak ada. Saya pergilah pusing Malaysia, tak ada jumpa. Lepas subuh kedai kopi telah hidup di Terengganu. Sama Kelantan, dia politik kedai kopi, mana politik orang kampung ni, itu parlimen dia tuan-tuan. Saya lepas keluar subuh jemaah masjid, nasi khabu, nasi dagang, nasi belauk. Kepuk lekor cicoh. Pagi buta kepuk lekor rebus tuan sekalian. Tak, sebab mereka bersama politik, memang begitu tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Terengganu tuan 1928 berlaku perang. Nama dia perang Padang Kacung. Perang Padang Kacung tuan-tuan, kalau buku sekolah anak kita perang dia panggil perang tani, macam gelaran lah. Itu tuan-tuan sekalian ikut sumber MIO, Military Intelligence Officer tuan-tuan. Saya bakal sejarah tuan-tuan. Terengganu tubuh Syarikat Islam Terengganu. Syarikat Islam Terengganu tuan-tuan, ulama-ulama tubuh. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, Tuan Guru Haji Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Omar Siam. Dia inspiring daripada Syarikat Islam Indonesia, SDI tuan-tuan. Mengapa ni ulama-ulama macam Syekh Omar Said Cokro-Minoto, Haji Saman Hudi, Haji Agus Salim, mereka tubuh gerakan nak lawan penjajah Belanda. Belanda lama je Indonesia 350 tahun tuan-tuan. Sebab tu kalau kita pergi Indonesia banyak bangunan kolonial, zaman kolonial tuan-tuan kan comel macam Bandung kan, comel bangunan lama tuan-tuan sekalian. Memang bangkit lawan dengan penjajah. Jadi macam mana boleh kaitan dengan Terengganu? Sebab ulama macam Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung termasuk tok kepada Tok Guru Haji Hadi, dia pergi ke Indonesia. Tuan-tuan sekalian ambil kain, mereka berniaga dan mereka juga berdakwah tuan-tuan sekalian di sebelah Kemaman, Marang, Dungun tuan-tuan sekalian. Nak tengok mana dia empirika, bukan cakap saja. Tuan-tuan pergi ke rumah Tok Guru, ada lantera lapor kapal, ada di simpang sama dia. Saya pernah bincang dengan dia pasal dia menangis tuan sekalian. Ada kaitan dengan tok dia tuan sekalian. Kalau kita pergi Masjid Usila tu, hak tingkat 2 tu, hak lama tu, tulisan hak kayu, hak lama tu memang diambil pada Indonesia tuan sekalian. Jadi itu Syarikat Islam Terengganu. Ahlinya kata MIO 700 orang lebih. Jadi perang tuan sekalian, perang melibatkan agamawan di Terengganu ni, di mana orang kampung pada Kacung tuan-tuan, mereka kibar bendera Khilafah Uthmaniyah. Sampai saya fikir balik, macam mana bendera tuan-tuan? Saya teringat, tak pelik lah. Mana orang pergi ke Mekah zaman dulu, mungkin masa di Mekah tu lah, ada kedai-kedai mereka boleh beli bendera buat balik tuan-tuan sekalian. Bendera Khilafah Uthmaniyah, mana ada kaitan tuan-tuan. Kelantan pun sama. Kelantan, anak-anak kita belajar sejarah KBSM, dia letak watak Tok Janggut. Tok Janggut. Memang kalau kita bahas, kata memang tak darat kering lah kena tipu tuan-tuan. Sayang tuan sekalian. Mengapa kita tidak bercerita versi yang benar? Ada versi yang sebenar tuan-tuan, yang dibuat kajian tuan-tuan oleh apa disebut tuan-tuan Tok Janggut ni? Tak lawan British sebab tak puas hati tak dapat kutip cukai tanah.
Itu versi yang sejarah KBSM. Ada seorang tokoh intelektual kita mati dah, almarhum Profesor Dr. Nik Anwar Nik Mahmud tuan sekalian. Ini orang hebat lah. Dia pernah jadi ketua Jabatan Sejarah di UKM, tak silap saya. Tapi dia memang pakar sejarah tuan sekalian. Dia zaman Dr. Nabi Abdullah semua tuan sekalian. Dia ni tuan sekalian ya, buat kajian pasal macam mana campur tangan British di Kelantan. Dan apa respon rakyat tuan sekalian, apa kebangkitan rakyat. Watak muncul ni lah Tuan Guru Haji Hassan bin Munah Tok Janggut. Rupa dia pergi ke London, masuk Museum of War, Museum Perang, cari pula rekod-rekod lama daripada MIO, British Military Intelligence Officer. Jumpa siapa ni? Tok Guru. Belajar lama Mekah lebih 10 tahun. Di Mekah, tuan-tuan, di Masjid Haram dia belajar tuan-tuan. Dia punya murabi syekh besar dia seorang alim nama Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani. Dulu tuan-tuan di Masjid Haram, ulama-ulama Jawi kita boleh mengajar kitab. Dulu tuan sekalian. Mana boleh mengajar kitab tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan di Mekah ni ada penempatan ulama-ulama Tanah Maidan, orang-orang alim duduk. Di mana? Bukit Ajiat je lah. Bukit Ajiat. Dan dia sampai sekarang, sampai sekarang ada orang Melayu, tapi mereka dah warga negara Saudi tuan sekalian. Contoh macam Bok Lokman tu. Bok Lokman tuan sekalian. Bok Lokman dia masih ada sepupu di sana. Masih ada sepupu anak berada di Mekah, sama dengan keluarga bekas Mufti Terengganu Syekh Datuk Abdul Halim tuan sekalian. Masih ada keluarga di Mekah tuan sekalian. Di Bukit Ajiat duduk ke tempat memang ulama-ulama Tanah Jawi duduk tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, tahun 1914 keluar fatwa daripada Mufti Kerajaan Uthmaniyah. Fatwa nama Fatwa Jihadul Akbar, fatwa jihad yang agung, fatwa jihad yang besar. Fatwa ditampar di Masjid Haram. Fatwa ini tuan-tuan sekalian, menyuruh orang-orang Islam bangkit untuk lawan dengan penjajah. Lawan dengan penjajah tuan-tuan sekalian. Ini tanggungjawab Khilafah Uthmaniyah. Memperingatkan umat Islam, negara umat Islam semua bangkit tuan-tuan sekalian. Maka muslimin dan muslimat, Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani dia menyuruh Tuan Guru Haji Hassan bin Munah Tok Janggut balik ke Kelantan lawan dengan British tuan-tuan sekalian. Itulah berlaku perang di Kampung Jeram. Pasir Putih maka syahidlah Tuan Guru ni pada 1915, tahun 1915 tuan sekalian. Dan Profesor Dr. Nik Anwar dia boleh ambil dia kamera kecil gambar Tok Janggut di museum ni tuan sekalian. Gambar lama tuan-tuan. Gambar digantung di tepi Sungai Kelantan. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Janggut panjang tuan sekalian. Sebab tu dia gelar Tok Janggut tuan sekalian. Mana ada kaitan dengan Khilafah Uthmaniyah. Sama tuan-tuan, mimbar Jumaat tahun 1915 mendoakan khalifah di Turki. Hingga British campur tangan melarang melalui Majlis Agama Islam, larang tuan-tuan khatib dan imam mendoakan khalifah di Turki. Kita akan doa kat sultan dah. Kalau wilayah doa kat agung, duduk pada khalifah di Turki tuan sekalian. Ini convention adat yang disepakati. Kalau terlupa nak doa tak ada masalah. Dah kita doa umum tu, doa tu rukunlah tuan-tuan. Tapi doa pada pemerintah, ini convention adat yang disepakati. Tak payah balas lah tuan-tuan. Mana sebab saya sebut ni sebab ada orang yang begitu sekali strict, begitu ketat mereka ni. Kena doa ke mana pun tuan-tuan. Kadang-kadang ialah terlupa doa kadang-kadang tuan-tuan. Taklah siapa kata batal khutbah Jumaat, doa kat sultan terlupa tuan-tuan. Sebab dia doa mudah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu secara umum kita doa dah tuan-tuan sekalian. Begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, ya betul sungguh tahun 1917 British dapat tawan Palestin. Dengan paling mereka Sir Lord Allenby tawan Palestin tuan-tuan, maka berakhirlah penjagaan Khilafah Uthmaniyah pada bumi Palestin. Jadi tuan-tuan sekalian, apa lagi kalau tuan-tuan pergi ke Aceh, mengapa ada meriam Turki di Aceh? Tuan-tuan, jatuh Melaka tahun 1511 kepada Kristian Portugis di Melaka. Tuan-tuan, Portugis matlamat dia menjajah 3G. God, gold, glory. God, tujuan ketuhanan untuk missionary Kristian. Sebab tu mereka bawa siapa? Bapak padri mereka, Saint Francis Xavier tuan-tuan sekalian. Kalau betul nak cari apa kata, nak masak sedap, bawa syekh lah tuan-tuan. Tapi tak begitu. Saint Francis Xavier, tuan-tuan pergi Melaka tak? Apa gereja-gereja lama yang ditinggalkan zaman Belanda, zaman Portugis tuan-tuan. Mana untuk penyebaran agama Kristian. Khilafah Uthmaniyah hantar bantuan tuan-tuan. Hantar kepada Aceh Darussalam. Sebab Aceh Darussalam mengambil peranan dan posisi sebagai penjaga Islam bagi alam Melayu tuan sekalian. Raja-raja mereka hebat. Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani tuan-tuan sekalian. Ulama mereka hebat Aceh tuan-tuan. Sebab tu sekarang pun tak pelik, Aceh ni banyak pesantren, banyak ma'had, banyak kolej universiti Islam. Sebab apa? Dia root akal mereka itu pun memang dipergelar Serami Mekah. Ulama-ulama Syekh Samsuddin Al-Sumatrani, Syekh Abdul Rasim, Syekh Hamzah Fansuri tuan-tuan. Jadi mereka hantar meriam kepada Aceh. Berlakulah perang antara Aceh dengan Portugis di Melaka tuan-tuan. Baru kali mereka perang tuan-tuan sekalian.
Apa lagi? Kilang mencetak kitab jawi kita. Sebelum kitab-kitab jawi pondok dicetak di Patani, Selatan Thai, tuan-tuan, dicetak di Istanbul, di mana kerajaan Uthmaniyah telah menggaji tuan-tuan seorang ulama daripada tanah Melayu yang belajar lama di Mekah untuk jaga 3 buah kilang cetak ni. Siapa nama? Syekh Wan Muhammad Zain, tuan-tuan sekalian. Mana kalau buat kajian memang jumpalah hebatnya. Turki ni dia menjaga tanah air umat Islam, bukan kata alulai saja. Seluruh dunia Islam lah, tuan-tuan sekalian. Sebab tu sayang kereta api tak. Kereta api dibina akhirnya daripada Istanbul kepada Mekah, akhirnya dirosakkan oleh orang Arab sendiri, dibom oleh orang Arab sendiri, tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan sekalian, dimasukkan fahaman asabiyah, di mana orang Arab pun diperbodohkan, menganggap Turki sebagai penjajah, tuan-tuan sekalian. Sayang muslimin dan muslimat. Saya lalu zaman Syria Amanah, ada satu tempat tu ditunjukkan ni, saya tengok panjang ray tu, tuan-tuan, ini dibina zaman Khilafah Uthmaniyah. Ada, tuan-tuan sekalian. Saya tengok sendirilah tempat tu. Tengok, ni kena bom, tuan-tuan. Dia bom oleh orang Arab sendiri. Padahal kalau siap dengan sempurna betapa pantas dan cekapnya masa mereka buat haji. Daripada ikut kereta api, tuan-tuan sekalian. Tapi sayang, tuan-tuan sekalian, itu peranan Lawrence Arabia yang memasukkan perasaan orang Arab ni, orang Arab. Paling mulia kononnya. Turki ni bukan Arab. Tengok, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, siapa pikat, tuan, saya ingat saya ke Balkan, rantai Balkan di Eropah. Masa misi bantuan Bosnia, tuan-tuan, saya semayang. Suka masjid di Sarajevo ni, ada masjid lama dia. Kalau tuan-tuan kira ini masjid Jamik, masjid lama, tuan sekalian, masjid Jamik. Masjid lama ni rupa dibina zaman Khilafah Uthmaniyah. Hebat kejutaraan audio dia. Kejutaraan bunyi ni apa, tuan? Tak iman tak payah pakai mic ni. Mic tak payah. Baca, tuan-tuan, suara tak akan menggema. Satu masjid dapat dengar. Hebat, tuan sekalian. Kata punya bijaknya Turki, tuan sekalian. Yang mereka di tengah antara benua Asia dengan Eropah, tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, macam mana Barat nak hancurkan Islam, kena runtuhkan pengawal itu, tuan sekalian. Allah jadikan kita khalifah di atas muka bumi. Allah jadikan kita khalifah di atas muka bumi, tuan-tuan. Apa makna khalifah? Iqamatuddin wa siyasatud dunyabih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Tuan-tuan, maka Barat menaja gerakan daripada dalam untuk tumbangkan khilafah Uthmaniyah. Tuan-tuan, gerakan Yauntek. Yauntek ni gerakan Turki muda, tuan-tuan sekalian. Siapa yang abang-abang yang belajar MCE tahun 70-an? Saya SPN dah tahun 80-an. Yang MCE tahun 70-an dalam ilmu tawarikh sejarah, tuan-tuan, dia masuk satu bab tentang Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk masuk bapa Turki. Mustafa Kemal bapa pemodenan Turki, tuan sekalian. Itu dia belajar di peringkat sekolah kita MCE tahun 70-an. Tuan-tuan pergi Turki sekarang, cuba sebut nama Mustafa Kemal. Anak-anak muda yang beragama akan sambung laknatullah alaih. Sungguh, tuan sekalian, mereka tahu siapa Mustafa Kemal, tuan-tuan, ni Yahudi daun nama yang dilahir dan dibesarkan di Banda Slonika di Turki, tuan-tuan. Tuan-tuan, bagaimana Mustafa Kemal dengan gerakan Yauntek tadi jatuhkan khilafah pada 3 Mac tahun 1924. Tengok macam mana Mustafa Kemal nak hancurkan Islam. Tuan-tuan, pertama sasaran jihad taklim, jihad pendidikan. Kuliah-kuliah tak dibenarkan di masjid, tak dibenar. Mengaji-mengajar ni tak benar, tuan-tuan sekalian. Dan paling dahsyat, tuan-tuan, mereka hapus dan haramkan sekolah imam dan khatib. Sekolah imam dan khatib ni, tuan-tuan, kalau status tempat kita SAR lah, sekolah agama rakyat. Pondok, madrasah, pesantren kat Malaysia, tuan-tuan. Ini kilang melahirkan asatizah, melahirkan ilmuwan, melahirkan ulama-ulama. Paling kau lebay-lebay, tuan sekalian. Dihapuskan. Lepas tu semua tulisan Arab dihapuskan. Bagi Mustafa Kemal itu tulisan penjajah. Padahal tulisan Arab dia berinspirasi daripada tulisan Al-Quran. Dan kita bangsa Melayu, tuan-tuan, bila kita mula bertamadun, bila orang Melayu mula bertamadun, mula ada sistem pendidikan, mula ada sistem tulisan, bila kita memeluk agama Islam, kita ada tulisan Jawi. Cuma kita tambah berapa huruf yang Arab tak ada. Semua tanda. Jadi tuan-tuan sekalian, Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, paling dahsyat dan ekstrim, tuan sekalian, tangkap penjara ulama. Ribuan penjara. Ada yang mati dibunuh. Bahkan tuan-tuan sekalian, ni azan. Tuan-tuan mungkin pernah dengar azan sampai ke ekstrim. Azan tak dibenarkan bahasa Arab sebab ada kalimah Arab. Tuan-tuan sekalian, lawankan bahasa Turki dengan bahasa Turki. Bayang, tuan-tuan. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tukar. Allah buyuk, Allah buyuk, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tuan-tuan bayangkanlah, sama macam tu ekstrim Mustafa Kemal. Sekular yang ekstrim, termasuk tak kutip zakat daripada rakyat. Ekstrim, tuan-tuan sekalian. Kalau tempat kita jenuh, tuan-tuan. Semalam saya di Besut Terengganu. Di Kuala Besut Forum Maghrib semalam, tuan-tuan. Untuk mikir balik. Saya sebut dalam forum, kalau kita besuk ni sama British jajah.
Dah, kalau kenalah azan tak boleh bahasa Arab, kena buat bahasa Besut, bahasa Kelantan macam mana. Hayya 'alas salah. Malas sembahyang macam mana? Kena Besut. Mari sembahyang weh. Manggil jenah. Kena Terengganu, kau Terengganu mari sembahyang bang. Penat tuan-tuan sekalian dah. Jadi pun dahsyat tuan sekalian. Tuan-tuan, bagaimana Allah tetap menjaga cahaya, menjaga agamanya. Bagaimana Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, ulama besar yang dipenjarakan. Syekh Badi'uz Zaman dia penjara menulis tuan-tuan sekalian. Menulis daripada risalah An-Nur. Tulis tuan, lepas tu cari wadah penyair baik. Kita kenal orang mutadayin. Orang yang beragama kita kenal. Letak sebelah fajir pun kita kenal tuan-tuan. Sebab Allah beri air muka. Macam muka tuan-tuan memang letak kat mana pun kenal juruh. Orang baik. Mutadayin ada nur, ada cahaya tuan-tuan sekalian. Muslimin dan mana orang kita sembahyang dengan sempurna. Tuan-tuan pula dengan tahajud, tuan-tuan sekalian dengan baca Quran. Ada nur pada wajah tuan-tuan. Jadi kita cam. Begitulah juga tuan-tuan Syekh Badi'uz Zaman dia kenal. Wadah yang baik dia suruh cari pemuda yang beragama. Di mana? Cari di masjid waktu solat subuh. Nak cari pemuda yang mutadayin, cari yang solat subuh berjamaah. Begitulah pemuda ni tuan-tuan. Hak takbir kuat ramai tuan-tuan. Tapi hak ini solat subuh berjamaah, ni jarang-jarang. Siapa dapat nak cari menantu tuan, cari pemuda yang solat subuh berjamaah. Memang payah sungguh tuan-tuan. Memang payah sungguh muslimin dan muslimat sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, tersebarlah tulisan daripada Islam An-Nur, akhirlah jemaah nama Jamaah An-Nur di Turki tuan-tuan. Ada zakat yang tak dibayar pada kerajaan tak kutip, dibayar pada Jamaah An-Nur. Akhirnya arus bawah gerakan bergerak juga walaupun cara perlahan. Tak boleh tuan, zahir memang kena tangkap, kena penjara. Tahun 90 tengok Allah hadirkan siapa? Adnan Menderes. Sampai pekat hierarki politik naik. Perdana Menteri tuan-tuan. Dia zahirkan keinginan untuk bawa Turki balik kepada Islam. Apa jadi tuan-tuan? Berlaku kudeta, rampasan kuasa tentera. Tuan-tuan kena faham mengapa kudeta tentera berjaya. Sebab rakyat ni memang mereka perlu kepada apa tentera buat. Sebab tentera kononnya mengawal perlembagaan sekular Turki. Ada mahkamah perlembagaan. Tadi ada Menderes tuan dia hukum gantung, mati tuan sekalian. Sekarang ada filem tentang Adnan Menderes dibuat di Turki tuan sekalian. Macam Libya buat filem tentang Sheikh Omar Mukhtar, Lion of the Desert tuan sekalian. Kita tak ada lagi filem tentang ulama. Indonesia ada dah sang murabi, sang pencerah tuan-tuan. Kita tak ada lagi tuan sekalian. Belum ada tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, tahun 70-an Allah bangkitkan siapa? Tokoh hebat tuan-tuan. Lepas tu dia muda lagi. Siapa dia? Profesor Doktor IR Najmuddin Erbakan, bidang engineering tuan sekalian. Tapi untuk memang jenis tuan sekalian. Tengok dia buat model kereta kebal, Jerman beli tuan sekalian. Jerman buat kereta kebal tuan sekalian. Model dia tuan sekalian 80-an. Dia ada parti Milis Salamat. Parti Milis Salamat. Parti Milis Salamat pun akhir kena haram tuan sekalian. Parti yang pro Islam. Akhir di tengah kebangkitan Islam juga berlaku di tubuh parti Refah, parti kebajikan. Recep Tayyip Erdogan jadi ketua syabab, ketua pemuda. Antara pemimpin Allah Gol tuan sekalian. Jadi sampai menang tuan-tuan menjadi Perdana Menteri. Antara gagasan Erbakan paling hebat adalah D8, Kesatuan Ekonomi Negara Umat Islam tuan sekalian. Tak lama juga kudeta, rampasan kuasa tuan-tuan. Refah pun kena haram tuan sekalian. Pemimpin-pemimpin kena tangkap tuan sekalian. Lepas tu lahir pula parti Fazilet parti tuan sekalian. Sama juga tuan sekalian, dia pecah dua school of thought, dua sekolah pemikiran lah. Erbakan dengan Erdogan tuan sekalian. Erdogan tubuh AKP tuan sekalian. Manakala Erbakan tubuh Saadat tuan sekalian. Erdogan tubuh AKP. Jadi tuan-tuan, saya nak ringkas cerita macam mana di pikat dalaman tuan sekalian berlaku gerakan dakwah dengan hebat. Dia tutup aurat tuan sekalian, mula menutup aurat tuan sekalian. Masjid-masjid mula ramai tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, tahun 2014 Erdogan naik sebagai presiden. Sebab Allah go juga daripada AKP tuan sekalian. Banyaklah perubahan yang boleh dia buat tuan-tuan. Walaupun mula Erdogan kena sebut, dia kena pertahankan sistem sekolah. Tapi tengok, banyak benda tuan sekalian dia boleh buat tuan sekalian. Banyak perkara. Universiti tengok orang boleh tutup aurat tuan sekalian. Tengok dakwah yang sangat-sangat berkesan tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, bila saja 3 minggu lepas dah bocor maklumat nak akan berlaku kudeta, dia guna Android lah tuan-tuan sekalian. Cakap data sebar supaya semua rakyat keluar ke jalan raya dan keluar untuk mempertahankan kerajaan yang sah. Itulah menarik tuan-tuan sekalian. Turun pukul 1 pagi azan 1 pagi tuan-tuan sekalian. Saya ada kawan
Dia Muslim Care tuan sekalian. Muhammad Khatib, dia jaga sekolah kita di Raihanli tuan sekalian. Ada 6 buah sekolah Muslim Care dengan 2,000 pelajar tuan sekalian. Dia update sentiasa tuan sekalian. Apa berlaku tuan sekalian. Tuan bayangkanlah mereka ni, ya Allah, jenis berani tuan sekalian. Pemuda-pemuda turun, dia sekat konvoi. Tengok ada babah kereta kebal tuan-tuan. Letak kereta, tentu langgar kereta kebal langgar kereta tuan sekalian. Akhir sekali apa pemuda mereka buat tuan-tuan, mereka baring jalan raya. Baring depan kereta kebal. Lepas tu tuan-tuan memang dia antara sasaran tentera pro kudeta tuan-tuan, mereka nak rampas stesen TV. Ini pentinglah rampasan kuasa tuan-tuan. Lepas tu nak rampas lapangan terbang antarabangsa. Ada kawan kita Dr. Hafiz tuan-tuan sekalian, dia stranded. Dia terkandas di airport, bunyi letupan senjata ni boleh bunyi. Letupan peluru tuan-tuan sekalian. Oi, takut tuan-tuan tak? Jadi rupanya pemuda ni mereka duduk depan kereta kebal tak boleh bergerak. Lepas tu special force mereka ada satu taktik macam nak rampas kereta kebal tuan-tuan, mereka letak apa kanister dalam. Buka letak kanister, berasak-rasak keluar pemandu tuan-tuan sekalian. Ni saya nak bayang balik, patutlah mereka ni boleh memayungi sampai 600 tahun lebih dunia Islam tuan sekalian. Sebab apa? Package antara cerdik dengan berani. Cerdik campur dengan berani tuan-tuan. Kita Melayu tak sampai tahap tuan-tuan. Saya nak ingat balik zaman muda-muda tuan sekalian. Zaman muda-muda tahun 90-an suka ke demonstrasi tuan sekalian. Masih ada ketua muda tu depan Mesin Maya ni, datang berdeka semua tengok apa tuan-tuan ni, topi merah tu, keteng. Taubat aku lari tuan. Buat nak tunggu apa benda tuan-tuan, kawan dia sepak terajang kita lari tuan-tuan sekalian. Nak beritahu kena tembok gas, bukan sekadar gas, air kimia nak kuning sakit tuan-tuan, kena muntah kawakan muntah kena tuan-tuan, muntah. Ambil mineral minum, keluar dari kocek, seluar plastik garam, mamah garam okey sikit tuan-tuan. Mamah karaoke si kawan kita, dia buka plastik, dia mamah tak rasa masin, dia rasa manis tuan-tuan sekalian. Dia salah bawa plastik gula. Allahu Rabbi. Ini kisah kenangan lah tuan-tuan sekalian, zaman muda dulu. Jadi tuan-tuan sekalian, mana tuan-tuan sekalian, antara kelebihan Erdogan tuan sekalian, menarik juga ialah dia dengar kata ulama. Yang ulama pesan Erdogan kena belajar seni politik berlaku dalam peristiwa The Black Friday yang kita sebut revolusi Iran tahun 79. Jangan ambil teologi Syiah dia tuan-tuan. Erdogan belajar tentang pendekatan politik. Dulu revolusi itu ada Pasdaran al-Islam, ada kumpulan pengawal revolusi. Jadi tuan-tuan, Erdogan jadi presiden, dia kena ada orang yang support dia, yang sangat kuat tuan sekalian. Nak agak tentera payah, tentera asyik bermusuh dengan dia tuan sekalian. Maka tuan-tuan, ulama macam buat kumpulan khas polis atau nama special force tuan sekalian. Dia ambil kalangan polis, krim among the krim, yang terpilih lah. Tubuh sadar, nampak ada semangat Islam tuan-tuan, mereka latih tuan. Itu muncul special force tuan sekalian yang mereka ni jaga Erdogan. Kumpulan ni lah bertempur masa menggagalkan kudeta, mati 200 orang lebih. Yang semalam mereka buat sambutan ya tuan sekalian. Tengok di tempat camp mereka boleh bertakbir, mereka boleh baca Al-Quran, mereka solat berjemaah. Ni tuan sekalian, nak boleh tahu. Dan memang mereka blain dulu sejarah Parlimen zaman Khilafah Uthmaniyah tuan sekalian, boleh sampai jaga dunia Islam ni tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, tak sampai 12 jam tengok mengapa dunia ni umat Islam boleh menyatakan sokongan. Paling hebat di Gaza. Di Gaza tu ada gambar tuan-tuan, daripada Rafah border pergi ke Dirbalah, pergi Khan Yunis, ke bandar Gaza, ke Beit Hanun tuan-tuan, bendera Turki kanan, dari Palestin belah kiri tuan-tuan. Makna tuan-tuan, untuk maklumat tu PBB keluar data, negara yang paling banyak membantu pembangunan semula Gaza, terutama selepas Kaslit Operation akhir tahun 2008, ialah Turki. Bukan negara Arab, Turki paling banyak tuan-tuan. Ingat 2011 peristiwa Marwi Marmara tu, mereka kapal Marwi Marmara tu tuan-tuan, dia diusahakan oleh Turki, NGO IHH atau IHH tuan-tuan. Ini NGO yang Muslim antara terbesar dunia lah. Pejabat dia pernah buat program tuan-tuan. Dia ada 1,500 staff sepenuh masa. Kalangan graduate universiti 1,500 orang staff. Macam mereka buat punya projek besar-besar seluruh dunia di 102 negara projek tuan-tuan. Projek mereka tuan-tuan. Tak macam korban mereka buat. Korban ni tuan sekalian, punya hebat otak mereka tuan-tuan. Mereka sembelih lembu di Turki tuan-tuan. Dia orang mewah dah makan tuan. Dia buat macam mana tuan-tuan? Mereka cuma tin kan. Dah sebenarnya masuk kilang, mereka tin kan 1 kilo, ya siap buka boleh makan roti tuan sekalian. Saya pernah makan tu, memang ikan terbijak. Mana mereka tak payah nak kelang kabut, nak ambil air tasyrik juga, nak pergi sembelih tuan-tuan. Mereka boleh buat di Turki korban sebanyak mungkin, lalu mereka tin. Hak tin tu mereka hantar tuan-tuan ke negara yang bergolak. Mereka hantar ke Afghanistan, hantar ke mana tuan-tuan.
Hak saya pergi ke kemah Syria di Austria, di Vienna. Dia buka makan. Oh, kata bijak orang Turki, tuan-tuan. Ini cara mereka membantu. Mereka sangat prihatin kepada dunia Islam. Tengok tuan di isu Syria. Pelarian Syria ni, sehari selepas gagal kudeta, mereka beratur ke pelarian tepi jalan. Mereka bagi haluah. Haluah ni manisan. Beri kepada orang Turki. Sebab sukanya pelarian Syria ni, Erdogan masih kekal, tuan-tuan sekalian. Sebab Erdogan banyak bantu pelarian Syria, tuan sekalian. Saya pergi ke bandar Reyhanli, tuan sekalian. Turki buat satu projek besar untuk pelarian Syria, nama dia Madinatul Aitam, bandar anak yatim. Komplek perumahan saja, tuan sekalian, untuk ditempatkan yatim. Pergi tu dalam 80% dah siap, tuan sekalian. Itu mereka akan ambil semua anak-anak pelarian perang ni untuk diberi pernikahan sempurna. Saya jumpa dengan timbalan Presiden IS, tuan sekalian. Dia kata, inilah jenasi akan bangunkan kembali Syria selepas daripada perang. Sebab apa, tuan-tuan, berlaku dah brain drain. Orang cerdik-cerdik ni 1 juta dan 5 juta pelarian Syria, 1 juta lagi ke Eropah. Hak mana macam tuan-tuan cerdik, engineer, arkitek, pakat lagi Europe, tuan-tuan. Pergi ke Melania, Greece, Austria, Hungary, Republic Czech, ke Jerman, tuan sekalian. Sebab nak mulakan kehidupan mereka, ada CJ, mereka ada kepakaran, tuan sekalian. Jadi siapa nak bangun Syria, tuan-tuan, hak mereka latih ni lah. Macam tu Turki boleh fikir tentang Syria jauh daripada sekadar beri makan dan minum, tuan sekalian. Ataupun tengok pada dekat kita. Tuan-tuan, kita semalu, tuan-tuan. Mereka namakan isu ni Gaza Asia. Di Turki, tuan-tuan, sebut Gaza Asia. Sini mereka yang beri gelaran Gaza Asia. Apa dia? Ni, dekat kita ni. Arakan. Tuan-tuan tengok balik masa semayang tarawih di Masjid Haram ni. Apa yang didoakan oleh Imam Sudais, oleh Imam Mekah, tuan-tuan perasan tak? Allahumma ansuril ikhwanana fi Arakan. Arakan tu Muslim Rohiyah. Nama tempat dia Rakhin. Rakhin ni Arakan, tuan sekalian. Kalau tengok sejarah Islam semenjak Khalifah Abbasiyah, memang Islam dah, tuan sekalian. Sebab sejarah Burma ditulis, dikata mereka ni migrate, mereka ni hijrah masa zaman penjajah British. Tak betul. Memang tempat orang Islam. Cuma etnik ni tak sama dengan orang Burma. Mereka ni Bengali, kulit mereka hitam, tuan sekalian. Mereka ni etnik Bengali, tuan-tuan. Tapi sayang Bangladesh pun tak bantu, tuan sekalian. Jadi akhir sekali hak tahun lepas berlaku, mereka kena keluar juga. Sebab apa? Tunggu di kampung, kena bakar, kena bunuh. Kita raya, tengok gambar yang tersiar masa kita raya. Dahlah, kita raya, kita makan ketupat tapai, tuan sekalian. Dan mulut kita lah Allahu Akbar wa nasara amdah wa azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Tuan-tuan, kita memperingati perang azab. Allah billah, kita tengok apa berlaku azab dia kepung saudara kita di Rohiyah, tuan sekalian. Hak tahun lepas tu terapun laut Andaman sampai 6,000, tuan sekalian. 6,000, tuan sekalian. Allah beri rezeki jadi tim Malaysia terlibat dengan misi Rohiyah, tuan-tuan. Tengok, ya Allah, depan teruknya, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tengok, tuan-tuan akan menangis. Cara mereka makan kebulu, tuan-tuan. Letak telur tu dengan kuah sayur tu, mereka makan tak bengah muka. Makan lekat minum air. Kata mereka kebulu 3 bulan tabuk. Malaysia, Indonesia, apa berlaku Malaysia, Indonesia, tuan-tuan. Kita nak cakap pasal isu ni, tuan-tuan, mereka kata ZOFAN, Zone of Peace, Freedom, Neutrality. Dengan asalnya, tuan-tuan, negara ASEAN tak ganggu urusan dalaman negara ASEAN yang lain. Kalau tuan-tuan boleh jawab depan Tuhan begitu, jawab dah. Tak boleh. Sebab kita baca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tuan-tuan, kena bantu. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Nuh, daripada beribu batu mari. Kapal-kapal tentera laut kerajaan Turki dihantar oleh Rashid Tayyip Erdogan. Mari kutip. Tersebar gambar, tuan-tuan. Mereka selamatkan buk-buk penuh dengan pelarian Rohiyah, tuan sekalian. Mereka beri makan minum, mereka beri ubatan, tuan sekalian. Allahu Akbar, tuan sekalian. Kata Erdogan, di mana ada laungan azan, di situ tanah air kami. Di mana ada laungan azan, di situ tanah air kami. Tuan-tuan, rupa kita cek balik ini slogan zaman Khilafah Uthmaniyah. Tuan-tuan sekalian, makna tuan-tuan sekalian, tak usah pelik lah kalau dunia Islam ni boleh bersimpati kepada mereka. Saya sebut hak zahir, tak cerita dalam lah. Pasal apa hubungan hak dengan Israel, pula dengan Amerika, dengan Rusia, pula cerita panjang lah. Cerita politik ni, cerita hak zahir. Apa yang kita lihat. Mengapa Barat ni sangat bimbang dengan situasi beragama yang muncul di Turki. Mengapa bimbang? Sebab apa? Turki ada sejarah sampai 600 tahun lebih memayungi bumi umat Islam. Termasuk kita di alam Melayu, tuan-tuan sekalian. Dia depan ni, tuan-tuan, mari belajar, buat PhD, buat kajian, tuan-tuan, duduk kat UKN tu, buat master, ambil cek balik apa hubungan, tuan sekalian. Dan jumpalah, tuan sekalian. Jumpa, Allahu Akbar. Kita Melayu kadang terpengaruh tengok cerita-cerita Shaw Brothers, filem-filem hitam putih P. Ramlee.
Nampak istana, otak Melayu mesti nampak jahat, tuan sekalian. Tak begitu, tuan sekalian. Bukan semua begitu. Apa kisah Sultan Sulaiman Negeri Selangor, tuan sekalian? Tulis kitab, tuan sekalian. Apa kisah Sultan Zainal Abidin III? Ada dalam syura, tuan sekalian. Tak? Jadi Shaw Brothers, tuan-tuan sekalian, bukan sekadar dia hisap hasil peluh Tan Sri Ramli dengan pelakon-pelakon Melayu. Dalam filem tu, tuan-tuan, dia masukkan unsur-unsur sosialis, tuan-tuan sekalian. Tu kajian UM, tuan sekalian. Ingat balik, betul sungguh tu. Asal nampak raja jadi jahat. Sebab filem apa? Raja bersiung, Sultan Mahmud makat di julang. Lepas tu kalau orang meninggal orang Islam mesti jahat. Tengku Mahdi jahat, tuan sekalian. Heru hak miskin, penarik beca. Dah. Fikir balik apa kajian dia buat betul sungguh. Dan era ada buat filem, tuan-tuan, memang era memang sosialis terkuat di Singapura. Apa parti SF, Socialist Front, apa Lim Chin Siong, tuan sekalian. Lim Chin Siong tu kuat tu. Memang pilihan raya boleh menang, tuan sekalian. Dia apa, di Anson, di Hong Ling boleh menang. Mana baguslah boleh buat kajian. Mana jumpa dengan latar masa. Lepas tu kita masa budak tengok filem, hitam putih rasa benci pada raja, benci pada sultan, tak pasal-pasal, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena faham, sebab kita 400 tahun hilang tempoh masa sejarah kita. Lepas Melaka jatuh 15-11, bila balik tuan-tuan anak-anak kita dan tuan-tuan di sekolah jumpa pula sejarah kita, tuan-tuan? 1946 Malayan Union. Ramai tak sedar, tempoh 400 tahun kita hilang. Apa berlaku alam Melayu, tuan-tuan? Apa kaitan pula ni Wali Songo pergi perang di Melaka lawan dengan Portugis? Apa pula kaitan Aceh Darussalam pergi perang di Melaka? Pasal apa pula Syekh Abdul Samad Falim Bani pergi perang di Siam, mati, tuan-tuan. Mayat Nuh kat Bangkok, tuan-tuan, kubur dia. Jadi kalau tengok balik eloklah bulan Ogos ni kemerdekaan cek balik peranan ulama dalam kemerdekaan tanah air alam Melayu, tuan-tuan sekalian. Jadi sekadar tu dah besar pesan, ada kawan-kawan pun pesan, tuan-tuan, kita solat jenazah. Solat jenazah pula, Allah. Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Tuan-tuan. Solat hajat, tuan-tuan sekalian. Untuk kesembuhan kepada murabbi kita, ustaz kita, tuan-tuan, asatizah kita, Ustaz Fauzi Hussein. Tuan-tuan, Ustaz Fauzi masuk ward jantung, tuan-tuan sekalian. Saya jumpa 2 minggu lepas, jumpa dia, tuan-tuan sekalian. Ustaz Fauzi ni orang hebat lah, tuan-tuan tahu, orang hebat, tuan-tuan sekalian. Sejak dah muda sampai sekarang pun memang hebat, tuan-tuan sekalian. Dia ni buat sekolah pun menjadi daripada muda, tuan-tuan. Antara sekolah hendak Islam Darul Ulum tu, itulah usaha dia, tuan-tuan sekalian. Panjanglah orang kasi hebat. Jadi kita rasa, saya tengok orang hebat ni, tuan-tuan, bukan atas tokoh, perhati keluarga dia, tuan. Anak-anak hebat, anak dengan hafal Quran saja, hak perempuan, anak lelaki. Minggu lepas saya jumpa dia, hak kecil, besar lah, nama Hasan. Hasan tu masa kecil tu, Hasan, entah baca surah Yasin, spontan baca surah Yasin. Entah baca surah Al-Mu'ah, kata saya kata memang hebat lah cara ayah didik anak, tuan sekalian. Dah jarang orang boleh didik anak dengan cara hebat. Dan salah satu Ustaz Fauzi Hussein, kita solat hajat supaya Allah beri kesembuhan, dia akan buat operation, operation jantung, tuan sekalian. Allahu akbar. Ramai dah orang-orang alim meninggalkan kita, tuan sekalian, dalam keadaan kita dahaga kepada ilmu. Tuan-tuan, minggu lepas Tuan Guru Haji Saleh Musa, tuan sekalian, puluhan ribu yang solat jenazah. Sebelum tu almarhum Ramadan Profesor Dr. Abdul Aziz Hanafi. Ni makin ramai ulama meninggalkan kita, jadi kita solat hajat lah. Tuan-tuan, korban itu beri nama. Tahun ni saya pergi ke Sudan, ke Kasalah Sudan, dan juga adik saya pergi ke Cambodia, tuan-tuan. Kita buat korban 350. Biasa muslimah ada wakil yang berdekat Fazilah Muhammad Nur dan Haji Sa'ad untuk muslim, insya-Allah. Nanti saya pergi borang, tuan-tuan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.